Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga Cikgu Hasnida. Okay, so saya pun bertukar cita berita yang polisi permohonan tagaful Aiman di ditolak atas faktor kesihatan. Okay, jadinya di sini Prudential BSN suggest untuk satu plan yang berunsurkan kewangan, di mana kita boleh mencipta aset kewangan untuk masa depan Aiman. Sebab apa? Sebab keadaan kondisi Aiman satu, diabetik, which is riskan Aiman punya buah pinggang. Secondly, lemak dalam darah. Lemak dalam darah lah, condition nombor 2 tu lah. Itu dia akan riskan Aiman punya hati. Okay, so going forward untuk 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang, Aiman memang perlukan satu jumlah duit yang banyak ataupun kos yang banyak untuk tujuan untuk digunakan perubatan. Walaupun kos perubatan ni tak teruk kalau kita pergi kerajaan, tetapi Aiman punya living cost tu, dia punya outpatient treatment tu mungkin akan tinggi kerana dengan suplemen and so on. Even kalau kata Aiman dah kurus ke apa ke, tapi disebabkan medical history ini menyebabkan dia tak perlu, dia memang tak ada kelayakan untuk apply medical card lah. Okey, jadinya dekat sini Prudential ada offer satu plan yang melibatkan aset kewangan, di mana dia adalah kategori endowment plan. Endowment ini adalah satu plan yang orang cakap in general, di mana semua syarikat takaful ada, semua bank ada. Dia memang satu financial asset yang legit lah. Okay, tetapi dia ada unsur protection dekat situ, di mana macam mana berfungsi, iaitu polisi ni milik Cikgu Hasnida, di mana polisi ni akan cover Aiman. Okay, so polisi ni atas nama Cikgu Hasnida, tetapi Aiman ni adalah orang yang dilindung. Okay, dan jangan salah faham, endowment plan ni walaupun dia adalah saving punya base plan. Okay, so untuk kalau kita saving ni memang ada beberapa instrumen yang kita boleh gunakan. Contohnya macam ASB, tabung haji ataupun KWSP. Okay, tiga-tiga ni memang kita boleh pakai. Okay, tetapi saya nampak untuk Aiman punya keperluan ni dia lebih memerlukan endowment lah, endowment plan. Sebab apa? Sebab ASB ini tak boleh diwariskan. Tak boleh. Sama juga macam tabung haji, tak boleh diwariskan. Sama juga macam KWSP, tak boleh diwariskan. Di mana kalaulah kata berlaku kematian kepada penama, tiga-tiga instrumen ni akan dibekukan terlebih dahulu.
dibekukan terlebih dahulu. Barulah boleh dicairkan melalui kaedah faraid lah. Okey. Dan yang keduanya adalah ketiga-tiga instrumen ini tidak menawarkan pasif saving, di mana dalam plan endowment plan yang kita panggil endowment plan ni nama dia ASP. Dalam plan ASP, dalam plan ASP ni dia adalah berkonsepkan save now, enjoy later. So macam contoh yang saya pernah sembang dengan Cikgu Asinda sebelum ni, cuma perlu menyimpan selama 10 tahun sahaja, dan another 10 years amount tu akan accumulate ataupun akan dilaburkanlah. So tempoh 10 tahun ni je simpan, tahun ke-11 dah tak perlu simpan dah. Jadinya ini terpulanglah sama ada selepas ketidakmampuan Cikgu Asinda untuk menyimpan, Aiman boleh sambunglah, tetapi inilah saya nampak yang Aiman punya keperluan yang utama pada waktu ni. Sebab by right pada masa akan datang kita takkan tahu macam mana medical inflation, macam mana kos perubatan pada waktu tu. Okay. Dan yang ketiga adalah endowment plan ni 100% ke atas Aiman. Andai kata berlaku kematian terhadap penama. Kalau kata penama survive on maturity tu, terpulang kepada penama untuk gunakan sesama adik-beradik yang lain ataupun khas untuk Aiman sahaja. Tak kisah. Kita tawarkan flexibility dekat situ. Jadinya saya nampak either way both party tak akan rugi. Kan, sama ada dua senario ni, sama ada berlaku kematian ataupun survive, dua-dua ni ada manfaatnya. So saya tunjuk dekat sini macam mana plan ni berfungsi ya. Plan ni berfungsi contoh dengan kadar caruman 362 sebulan menyimpan ataupun laburkan selama 10 tahun sahaja. Tahun pertama, tahun ke-10. Tahun ke-11, masa ni dah tak perlu dah untuk menyimpan. Sampai ke tahun 20. Okay. Dan along the way, bermula pada tahun kedua, sampai tahun ke-10, setiap tahun akan menerima bonus. Bonus sebanyak 400,500. Dan selepas tahun ke-11 sampai tahun ke-19 akan menerima double, 900 pula dekat sini. Jadinya dekat sini kita pun menawarkan orang cakap apa, ni adalah annual guarantee benefit ataupun memang benefit khas untuk plan ASP ni.
dalam kita punya endowment. Okay, so saya akan tunjuk dekat sini lah. Okay, so contoh macam tadi kan. Total yang disimpan adalah selama 10 tahun adalah 43,444. Maksudnya kalau kita kalikan 362 ni kita kali dengan 10 tahun. Inilah jumlah dia. Okay. And then pada tahun ke-2 sampai tahun ke-10 dapat 400,500 dan tahun ke-11 sampai tahun 19 akan dapat 900. Okay. Dan pada penghujung on maturity, maksudnya tahun ke-20 lah. Tahun ke-20 akan dapat amount ni. Dan kita sebenarnya kita gandakan satu kali ganda daripada amount yang disimpan. Macam mana benda ni berlaku? Okay, macam mana contohnya? Okay. So tadi first ingat tak ada annual guaranteed payout. Annual guaranteed payout ni dilaburkan. So yang tu dilaburkan dan akan tambah jadi 90,332. Okay, dan along the way kita tengok 20 tahun macam lama kan? 20 tahun macam lama. Okay, tetapi along the way kita boleh membuat pengeluaran separa berdasarkan table ni. Ini saya dah kirakan siap dah dia punya accumulation of fund. Jadinya kalau kita campur 4904 campur dengan amount maturity yang terkumpul pada 10 tahun yang kita commit tu, so kita akan dapat jumlah ni 90 ni lah. Maksudnya kat sini kita, itu saya cakap passive saving tu. Sebab apa? Tahun ke-11 ni dah tak menyimpan dah. Tahun ke-11 ni dah tak menyimpan. Tetapi amount yang ada tu akan top up dekat kita punya simpanan. Itu yang menyebabkan kita punya simpanan tu makin lama makin tinggi. Inilah kita panggil the power of compounding. So dalam masa sama, Aiman pun adalah duit sikit untuk Aiman in case kalau perlukan apa-apa rawatan yang kita terpaksa mengeluarkan kos. Dan dengan ini juga keluarga Cikgu Asinda pun mungkinlah tak terbebanlah daripada segi kewangan. So maksudnya dekat sini kita alihkan sebahagian daripada simpanan tu untuk kita wujudkan satu tabung khas untuk Aiman punya rawatan. So kalau ternyata tak berlaku apa-apa dekat Aiman, tak keluarkan kos pun, so duit ni penama bolehlah gunakan kalau diperlukan, no problem, tak ada masalah. Sebab kita boleh ada amount yang boleh withdraw dekat sini. So any inquiries, Cikgu Alia dengan Cikgu Asinda boleh tanya, boleh direct terus lah dekat saya. Then tengoklah macam mana feedback daripada Cikgu dengan Cikgu Alia. So macam inilah macam mana plannya berfungsi. Kita sediakan tabung khas untuk Aiman. Tabung khas yang pasif, dan juga ini kita boleh deduct tax. Kalau simpanan macam yang lain ni, yang ni tak boleh deduct tax. Yang ni kita boleh deduct tax. Dan juga ini pun ada khairat kematian. Dan juga ini adalah hassle free transfer. Ataupun kita panggil perwarisan lah. Dia tak dibekukan. Terus 100% kepada penama ataupun orang yang dilindung ataupun Aiman lah. So macam inilah cara dia. Macam mana plan endowment ni berfungsi.
Assalamualaikum.